Amerika Syarikat dan Kanada bersama-sama menggerakkan perdagangan barangan bernilai lebih $750 bilion setiap tahun dan sebahagian besar daripadanya melalui satu laluan, Windsor ke Detroit. Sehingga musim bunga tahun 2026, hampir semuanya bergantung kepada satu jambatan lama yang lebih tua daripada kebanyakan lori yang melaluinya. Jambatan itu dimiliki oleh jutawan Manuel Morun dan kini dimiliki oleh keluarganya. Mereka mengawal bukan sahaja lintasan lori paling sibuk di Amerika Utara, tetapi juga kedai bebas cukai di hujung jambatan itu. Jambatan Ambassador bukan sekadar infrastruktur, ia adalah pengaruh. Suku daripada semua perdagangan barangan AS Kanada mengalir merentasi jambatan mereka setiap tahun, memberikan satu pihak swasta kuasa untuk melambatkan, menyekat atau bahkan menutup aliran ekonomi Midwest. Segala-galanya di rantau ini disalurkan melalui satu kawasan kecil air, darat dan jalan raya. Geografi menjadikannya sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Pemandu lori bukan sengaja memilih jalan yang lebih jauh. Inilah laluan terus yang menghubungkan jantung Rust Belt, Michigan, Ohio, Indiana ke kawasan perindustrian Ontario. Memang, rel dan pelabuhan wujud di tempat lain, tetapi untuk kargo volum tinggi, sensitif masa dan just in time, lori menguasai. Dan koridor ini mengendalikan sebahagian besarnya. Terdapat lintasan lain, tetapi ia menambah jarak, masa dan kos yang tidak dapat ditampung oleh sistem just in time. Tiada cara lain untuk menggerakkan kargo sebanyak ini dengan begitu pantas. Itulah sebabnya, selama beberapa dekad, koridor ini menjadi titik kelemahan tunggal. Kilang-kilang tidak dibina di sekitar jambatan itu. Jambatan itu menjadi sangat penting kerana kilang-kilang sudah pun berada di sini. Hanya 1 jam kelewatan boleh menghentikan keseluruhan shift di sini. Keseluruhan ekosistem automotif Midwest bergerak serentak seperti satu mekanisme. Satu lori yang terhenti di jambatan boleh menyebabkan operasi di kilang, pembekal dan gudang terhenti. Dan ini memberi kesan kepada 3 syarikat besar, General Motors, Ford Motor Company dan Stellantis, di mana kilang mereka di Michigan dan Ontario pada dasarnya beroperasi seperti satu kilang gergasi yang dipisahkan oleh sempadan antarabangsa. Apabila lori-lori mula beratur di jambatan Ambassador, kesan berantai itu merebak dengan cepat. Pembekal juga turut terjejas teruk. Kilang keluli di Indiana, kilang elektronik di Ohio, kilang pengecapan di seluruh Midwest. Semuanya terlibat dalam kitaran ini. Sesiapa yang menguasai jambatan itu mengawal harga makanan, kos pembinaan dan kebolehpercayaan tenaga untuk separuh negara. Dan kini, keadaan mula berubah. Jambatan Gordie Howe mengubah dinamik itu. Keputusan tentang aliran, kelajuan dan kos tidak lagi terletak di tangan satu keluarga sahaja. Sekarang, semuanya ditentukan oleh koridor awam yang mengawal bagaimana barangan bergerak merentasi sempadan. Satu arahan, satu penutupan. Atau satu penutupan yang lama boleh menghantar gelombang kejutan ke seluruh ekonomi Midwest, lebih pantas daripada sebarang kemelesetan. Tetapi ia tidak terhenti pada industri automotif sahaja. Keluli, pertanian, tenaga, semuanya bergerak melalui laluan sempit yang sama. Ini bukan satu rantaian bekalan. Ini adalah pelbagai industri yang bertindih pada satu titik kegagalan. Ia adalah kawalan ke atas seluruh wilayah. Lintasan awam baharu itu mengubah sepenuhnya dinamik kuasa tersebut. Tiada satu pihak pun boleh menekan seluruh industri lagi. Petani mendapat aliran bekalan yang lebih stabil. Pembina boleh bergantung pada penghantaran bahan yang boleh dipercayai. Syarikat tenaga akhirnya mempunyai sedikit ruang bernafas dalam logistik mereka. Lori bergerak lebih pantas. Dan kelegaan itu dirasai di pelbagai sektor yang dahulunya berada di bawah kawalan keluarga. Seruan untuk pembinaan laluan kedua telah bermula sejak bertahun-tahun lalu. Tetapi amaran menjadi semakin lantang selepas tragedi 11 September dahulu. Lori hampir tidak memperlahankan kelajuan di Ambassador Bridge. Selepas itu, setiap muatan perlu diperiksa untuk ancaman, bahan letupan dan barang seluduk. Masalahnya, jambatan ini terletak di kawasan bandar yang padat tanpa ruang untuk diperluas. Tidak ada ruang yang cukup untuk penimbas berbilang lorong dan sistem sinar X tanpa menyebabkan kesesakan lalu lintas berkilometer ke dalam Kanada. Jadi, kedua-dua kerajaan mengambil tindakan. Mereka merancang sebuah jambatan antarabangsa baharu yang dimiliki secara awam. Mereka bentuknya adalah mudah. 6 lorong, sambungan lebuh raya secara langsung, pemprosesan lori khusus, tiada jalan bandar yang perlu dilalui dan tiada pengendali tol swasta yang boleh membatalkan penambahbaikan. Tujuan utamanya adalah untuk menghapuskan satu titik kegagalan itu sekali dan untuk selamanya. Tetapi ia tidak semudah itu. Ia bertukar menjadi pertarungan selama 15 tahun mengenai siapa yang akan mengawal koridor itu. Keluarga Maroons,
melawan projek tersebut dengan tindakan undang-undang, melobi dan penangguhan. Setiap langkah ke hadapan bertukar menjadi pertempuran di mahkamah atau politik. Menjelang tahun 2010, tindakan undang-undang bertujuan untuk menghentikan projek itu dan menguras dana awam, mengancam industri-industri Midwest sekiranya jambatan kedua memecahkan monopoli. Selama lebih daripada 1 dekad, projek itu terhenti. Bukan kerana rancangan itu cacat atau keperluannya tidak jelas, tetapi kerana pihak berkepentingan swasta yang dibiayai dengan baik mempunyai wang dan pengaruh untuk memperalatkan sistem menentang infrastruktur awam. Namun, projek Gordie Howe tidak mati. Pembinaan akhirnya bermula walaupun terdapat kekusutan undang-undang dan politik. Menara-menara didirikan. Dek menghubungkan kedua-dua pantai. Ujian pun selesai. Pembukaan yang dijadualkan adalah pada musim bunga tahun 2026. Selepas 15 tahun bertarung, tiada keluarga yang menawannya. Sebuah pihak berkuasa awam dui negara mengendalikannya. Buat pertama kalinya, koridor ini tidak dikawal oleh satu pihak sahaja. Perubahan itu sendiri sangat besar. Kilang-kilang tidak lagi merancang berdasarkan satu risiko sahaja. Sistem logistik tidak lagi bergantung pada satu lintasan sahaja. Seluruh sistem berubah daripada rapuh kepada tahan lasak. Jambatan baharu ini direka untuk pergerakan pantas. 6 lorong penuh berbanding 4 sebelum ini. Laluan khas untuk lori komersial. Buat pertama kali, lori yang keluar dari Windsor tidak lagi perlu melalui jalan-jalan bandar untuk sampai ke sistem lebuh raya Amerika Syarikat. Mereka boleh memandu terus dari lebuh raya 401 ke Interstate 75 dalam satu laluan berterusan. Ini bukan sekadar lorong yang lebih laju. Ia adalah satu sistem yang membolehkan pengilang merancang dengan yakin, memendekkan masa penghantaran dan menjimatkan ribuan dolar daripada lori yang tidak bergerak. Masalah utama di mana-mana sempadan adalah proses pemeriksaan. Jambatan antarabangsa Gordie Howe direka untuk menyelesaikan masalah itu. Titik masuk baharu di kedua-dua belah, 60 lorong pemeriksaan, 16 lorong tol untuk memproses semua trafik yang masuk. Semuanya dibina untuk memastikan trek bernilai tinggi bergerak lancar, cepat, boleh dijangka dan mengikut jadual. Ambassador Bridge hanya 4 lorong trafik secara keseluruhan dan kapasiti custom yang jauh lebih terhad. Akibatnya ialah barisan trafik dan berjam-jam masa terbuang. Sebaik sahaja jambatan Gordie Howe beroperasi sepenuhnya, dianggarkan 850,000 jam trak melahu akan dapat dijimatkan setiap tahun. Malah angka konservatif meletakkan purata masa yang dijimatkan pada 18 hingga 20 minit bagi setiap lintasan komersial semasa waktu puncak. Kalikan itu dengan ribuan trak setiap hari dan kesannya sangat besar. Kos yang dapat dielakkan mencecah jutaan, penghantaran lebih pantas dan rantaian bekalan yang lebih lancar di seluruh rantau ini. Tetapi perubahan terbesar bukanlah kelajuan. Ia adalah pilihan. Buat pertama kali, trak mempunyai alternatif sebenar dan itu memecahkan monopoli pergerakan. Pilihan alternatif itu menghilangkan kebimbangan. Kemalangan di satu jambatan tidak lagi menutup kilang-kilang. Penutupan untuk pembaikan tidak lagi memaksa penukaran laluan saat akhir. Pergaduhan buruh atau amaran keselamatan tidak lagi membelenggu Midwest. Gordie Howe mengubah sistem. Pembuatan Amerika Utara kini bersaing di peringkat global. Dan selama beberapa dekad, Midwest berjuang dalam keadaan serba kekurangan. Kini, koridor perdagangan kritikal itu mempunyai alternatif yang kukuh, yang lebih pantas, lebih boleh dipercayai dan di bawah pengawasan awam. Seluruh sistem kini boleh bergerak dengan cara yang berbeza. Perubahan itu memaksa rundingan semula kontrak di mana-mana. Penetapan harga monopoli akan lenyap apabila wujud persaingan. Tekanan itu menyebabkan kadar tambang keseluruhan menjadi lebih rendah dan kontrak yang lebih bijak yang memberi ganjaran kepada kelajuan bukannya mengenakan caj untuk kelewatan. Syarikat-syarikat yang mengangkut berbilion barangan mendapat kelebihan, bukannya hanya mengikut arahan daripada satu jambatan sahaja. Setiap pengilang yang membayar bil pengangkutan itu akan nampak perbezaan pada keuntungan mereka tidak lama lagi. Sebagai contoh, kilang pemasangan otomotif utama boleh kehilangan puluhan ribu dolar setiap minit jika kelewatan di jambatan menahan penghantaran. Ini menunjukkan mengapa jambatan kedua yang dikendalikan secara awam lebih pantas, lebih kukuh dan dibina untuk menampung jumlah trafik komersial adalah sangat penting. Lorong tambahan dan laluan sandaran mengubah jambatan daripada menjadi titik sempit yang terdedah kepada satu sistem yang memastikan Midwest terus beroperasi. Walaupun apabila kejutan yang tidak dijangka berlaku. Pertaruhan sepanjang dekad lalu ialah bahawa pembuatan Amerika boleh bersaing semula jika rantaian bekalan kekal tempatan, saling berkait dan boleh dipercayai.
Jambatan Gordie Howe merealisasikannya. Ia mengurangkan kos yang dahulunya dianggap biasa. Ia memendekkan tempoh menunggu yang dahulunya sering dilanjutkan dengan masa penimbal. Ia menukar minit yang dijimatkan di sempadan menjadi berjuta-juta di lantai kilang. Setiap pembekal yang membekalkan kepada 3 syarikat besar mendapat margin keuntungan. Setiap syarikat pengangkutan yang menggerakkan komponen mendapat kecekapan. Setiap pembeli yang mendapat kenderaan, peralatan atau mesin yang dibuat di Midwest membayar sedikit kurang kerana sistem itu kurang membazir. Kilang-kilang yang dahulunya terpaksa membina keseluruhan pengeluaran mereka mengikut kesesakan yang dikawal pihak swasta, kini akhirnya boleh beroperasi sepenuhnya. Perdagangan dua hala yang besar itu bergantung pada jambatan, terowong, pelabuhan, landasan kereta api, lebuh raya yang kebanyakannya dibina untuk ekonomi yang lebih kecil dan perlahan. Selama beberapa dekad, sistem ini ketinggalan. Perdagangan meningkat dengan pesat di bawah USMCA. Rantaian bekalan menjadi begitu ketat, sempadan pada dasarnya hilang untuk banyak industri. Namun, laluan lintasan, Tempat kastam dan lebuh raya yang menghubungkan kebanyakannya kekal seperti dahulu. Sistem itu sudah ketinggalan zaman. Kini, ia sedang mengejar ketinggalan. Koridor Detroit-Windsor adalah contoh yang paling jelas dan paling mahal. Tetapi bukan satu-satunya. Ambassador Bridge membawa beban itu kerana terpaksa, bukan kerana ia hebat. Apa yang berlaku apabila tulang belakang akhirnya mendapat naik taraf yang diperlukan? 20 tahun lalu, seluruh sistem mula bergerak dengan cara yang berbeza. Tempoh just-in-time yang lebih ketat kini dapat dipenuhi. Kos inventori yang terikat akibat kelewatan di sempadan mula berkurang. Rangkaian logistik boleh merancang dengan yakin tanpa perlu sandaran. Ketahanan menggantikan kelemahan. Banyak yang boleh dimenangi di sini. Midwest mendapat keupayaan untuk bersaing di peringkat global Dan bukannya sentiasa bergelut dengan sistemnya sendiri. Satu lintasan baru ini adalah bukti apa yang berlaku apabila infrastruktur perdagangan Amerika Utara akhirnya seiring dengan jumlah dagangan yang telah diangkutnya. Seluruh arteri pembuatan utara selatan dari teras industri tasik-tasik besar hingga ke teluk menjadi sedikit lebih lancar, lebih kukuh dan lebih berdaya saing. Satu jambatan membuktikan apa yang boleh dilakukan oleh pelaburan proaktif. Persoalan besarnya ialah, bolehkah Amerika Utara membina jambatan seterusnya sebelum krisis berikutnya melanda? Atau adakah ia sentiasa menunggu sehingga semuanya rosak? Perdagangan antara Alisblan dan Kanada terus berkembang. Semakin banyak syarikat membawa kilang lebih dekat ke tanah air berbanding memindahkannya ke luar negara. Setiap kali sebuah kilang baru dibuka, ia menambah lebih banyak lori di jalan raya. Tanpa penambahbaikan, kesesakan akan meningkat. Tanpa membaiki perkara lebih awal, mungkin akan berlaku kelewatan yang menjejaskan pekerjaan, kilang dan persaingan dengan negara lain. Jambatan Gordie Howe menunjukkan apa yang boleh berlaku apabila negara bertindak lebih awal terhadap masalah. Satu jambatan adalah permulaan, tetapi itu bukan penamatnya. Corak setakat ini adalah tipikal Amerika. Tunggu sehingga kesakitan menjadi tidak tertanggung. Untuk mengabaikan, kemudian bertarung melalui saman, politik dan tentangan pihak swasta, sehingga hampir berlaku krisis yang memaksa tindakan diambil. Kelewatan menelan belanja berbilion dan mengancam pekerjaan. Jambatan Gordie Howe menunjukkan apa yang berlaku apabila orang ramai melabur sebelum masalah berlaku. Pembekal, syarikat logistik dan pembeli semua mendapat ruang bernafas kerana satu titik kesesakan utama tidak lagi menjadi satu-satunya pautan lemah. Dengan tol yang ditetapkan jauh lebih rendah daripada jambatan Ambassador dan program diskaun disediakan, persaingan akan mengubah perkiraan kos bagi syarikat pengangkutan. Lintasannya lebih pantas dan kawalan awam itu melemahkan cengkaman monopoli lama, memaksa perkhidmatan dan kadar yang lebih baik di seluruh sektor. Ambil contoh Ford F-150 truk paling laris di Amerika, yang dibina di Dearborn, Michigan. Rantaian bekalannya berulang-alik rentas sempadan. Block engine bermula di kilang tuangan di Ontario, bergerak ke selatan ke Michigan untuk kerja-kerja pemesinan, kemudian kembali ke utara untuk sub pemasangan. Transmisi dan komponen lain seringkali melintasi sempadan sebanyak 4 hingga 7 kali sebelum pemasangan akhir. Sebelum Gordie Howe, pasukan logistik membina penampan tambahan, mengubah laluan mengelak kesesakan yang diketahui dan terpaksa menerima risiko satu kemalangan, pembaikan atau amaran keselamatan boleh membekukan barisan pengeluaran. Kini koridor itu mempunyai kebolehpercayaan yang benar-benar terjamin. Laluan sandaran kini wujud. Kini ada pilihan. Itulah perubahan yang lebih penting daripada jumlah lorong atau statistik tol. Risikonya menjadi lebih tinggi dengan peralihan kepada kenderaan elektrik. Blok enjin F-150 atau kepingan keluli
boleh dibiarkan terbiar selama berjam-jam tanpa masalah. Pak bateri EV tidak boleh berbuat demikian. Sel lithium ion sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelewatan. Lori yang mengangkut sel dari gigafaktori di Ontario tidak mampu menanggung kelewatan yang lama. Dalam ribut Februari yang membeku atau panas terik bulan Julai, sistem terma-trailer didorong ke tahap maksimum. Dalam perlumbaan untuk memperelektrikkan kenderaan, Gordie Howe memastikan kilang-kilang di Midwest kekal berdaya saing, memastikan barisan pengeluaran terus berjalan dan komponen EV bernilai tinggi mengalir tanpa gangguan. Satu pengantaran yang terjejas oleh suhu bukan sahaja membazirkan masa, malah boleh memusnahkan inventory bernilai berjuta-juta sebelum ia sampai ke barisan pemasangan. Jambatan baharu ini memastikan keseluruhan ekosistem kekal berdaya maju, membolehkan sel, modul dan pak mengalir dengan lancar tanpa tersekat di titik sempit lama. Ini berkaitan sama ada Rust Belt akan terus menjadi kuasa penting dalam abad seterusnya bagi pengeluaran kenderaan. Jambatan Gordie Howe bukan sekadar memendekkan masa perjalanan. Ia juga mengembalikan kebolehpercayaan kepada nadi perkilangan Great Lakes dan memastikan rantaian bekalan bernilai tinggi kekal tempatan. Selama beberapa dekad, 1/4 perdagangan Amerika-Kanada bergantung pada keputusan satu keluarga. Era itu sudah berakhir. Persoalannya ialah sama ada Amerika belajar sesuatu daripadanya pada masa hadapan. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini. Jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Ia benar-benar memberi perbezaan. Terima kasih sekali lagi dan saya akan jumpa anda lain kali di MacPack.